Prof is actually a medical doctor, bukan sahaja setakat mengajar tetapi juga medical doctor yang merupakan seorang pakar dalam bidang psikologi seperti apa yang Datin cakapkan tadi. So Professor is interested to share his experiences and assist our community to be more knowledgeable and skillful in developing younger generation. So kita amat berbesar hati dan bertuah serta berbangga kerana Profesor bersedia dan sudi bersama kita pada pagi yang pagi ini. So over to you Prof. Muhammad. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, terima kasih kepada Datin Nur Hanum, Prof. Nurhana dengan PRKPP kerana memberi saya peluang untuk kita berkongsi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur sangat pada pagi hari ini kita dapat manfaatkan waktu kita untuk kita bersama-sama melihat isu utama tentang apa yang dikatakan pembelajaran dan pendidikan dari rumah. Isu-isu yang boleh kita sama-sama tangani dan memudahkan apa yang boleh kita lakukan sebagai satu kumpulan sepakat. Ya. Jadi boleh Prof. Hana kita mulakan slide saya. Slide yang kedua ya. Okey, walaupun tajuknya berkenaan dengan kemahiran berkomunikasi, itu adalah salah satu daripada isu kita, tetapi saya ingin bawa kita kepada secara menyeluruh apa yang dikatakan peranan ibu bapa di dalam program PDPR ya. Saya gunakan singkatan PDPR. Boleh kita dapatkan slide kedua. Bila kita mengatakan tentang PDPR, dah tentu kita tidak boleh lari daripada 4 perkara utama, iaitu 4 komponen utama. Yang pertamanya ialah pendidikan atau pembelajaran sekarang ini di rumah. Kedua, pelajaran dan pendidikan itu online, iaitu melalui talian secara internet dan sebagainya. Ketiganya memang adalah unsur seperti dalam kelas, iaitu ada mata pelajaran yang perlu diikuti oleh pelajar. Dan yang keempatnya, sekarang ini guru-guru bukan saja di rumah, walaupun guru pun bersama di rumah mereka, tetapi ibu bapa pula menjadi pembantu guru di rumah. Ya, so sekarang melibatkan juga dua pihak, iaitu ibu dan bapa. Ada setengah yang kita dipahamkan mungkin ibu saja yang mampu untuk membantu, ada kala mungkin ayah saja atau kedua-duanya sekali. Jadi 4 perkara ini perlu kita ambil kira untuk kejayaan atau untuk menjayakan PDPR dan akhirnya mendapatkan hasilan yang terbaik, insya-Allah. Okey, kita gunakan slide kedua. So di sini yang penting ialah definisi operasinya ialah apa yang dikatakan PDP di rumah atau di pusat-pusat komuniti. Itu definisi operasinya yang mana bersesuaian lah. Jadi itu pun kita kena lihat kesesuaian keadaan, kesesuaian tempat dan sebagainya. Dan dilakukan melalui talian ataupun di luar talian ataupun di offsite. Jadi dalam hal ini kita ada tiga cara. Pertama dalam talian, kedua di luar talian ataupun kita kata offsite, mana ada tempat-tempat tertentu yang kita boleh berada. Dan yang ketiga utama juga ialah dia perlulah satu perjalanan, konsepnya mesti teratur dan berstruktur dan terancang. Jadi kita bukan saja secara apa dipanggil tanpa ada persediaan yang baik, kita terus nak melaksanakan PDPR. So maknanya di sini itu yang kita perlu ambil kira, sebab objektifnya ialah murid perlu mendapat hasil yang optimum. Di situ ya, murid perlu dapat hasil optimum. Jadi kalau kita pergi ke slide seterusnya, ini adalah isu dinamakan kesepakatan. Di mana ada 3 pihak perlu bersepakat. Ini pihak yang dikatakan tingkat micro level antara 3 pihak yang utama, iaitu teacher aid, that means ibu bapa tadilah, pembantu-pembantu guru, kemudian guru itu sendiri dan pelajar-pelajar yang berkenaan itu. Ya, dalam hal ini maknanya 3 pihak ini dikatakan at micro level, kena betul-betul orang kata faham each other, sepakat with each other, macam mana nak mendapatkan kejayaan hasilan outcome yang baik ya. Jadi 3 pihak ini kena betul-betul memahamilah kedudukan kita masing-masing. So sebagai team, team tu macam kata tadi, okay, the next slide. Sebagai team tu obviously lah kita kata cooperative effort. Maknanya nak tak nak mesti kerjasama yang terbaik
Right? Dengan satu tujuan, niat kita memang satu tujuan, iaitu untuk menjayakan program pendidikan anak-anak. Walaupun kekangannya berada, sekarang guru tidak hanya dapat menjalankan tugasan di sekolah, tetapi sekarang ini terpaksa tempatnya bukan di sekolah, dan gurunya juga bukan di suasana sekolah tapi suasana di rumah, pelajarnya di suasana di rumah, dan pembantunya juga agaknya dalam keadaan yang dikatakan jauh daripada lokaliti yang sepatutnya berada di sekolah tadi. Jadi kena ada teamwork, iaitu kena ada kerjasama yang kuat lah. So can we move to the next one? So obviously bila kita sebut the word team, kita ingat di mana? Kalau kita dah bersama, tiap-tiap seorang, bila kita dah bersatu, kita akan berjaya dengan lebih baik dan kita akan mencapai kejayaan yang lebih. Itu akronim team, ya. Okay, move on please. Alright, so apa yang perlu ada untuk team? Obviously semua ini nilai-nilai ataupun virtues ataupun traits yang mesti ada. Iaitu satu ialah upaya untuk komunikasi. Ini hari ini kita nak bincang tentang komunikasi dalam online, dalam talian. Tetapi di samping itu, selain berkomunikasi, kita juga kena ada juga unsur saling dengar-mendengar dari semua pihak, termasuk pihak guru kepada ibu bapa kepada guru, dan guru ibu bapa kepada anak-anak, dengan mendengar yang baik. Kemudian kita mestilah ada unsur respect, unsur kita hormat satu sama lain, kita tidaklah pointing fingers dan sebagainya, dan kita juga strike apa yang dipanggil hubungan yang reliable dan hubungan yang harmoni. Itu penting, ya. So kita dalam hal ini kita bolehlah juga nanti cubalah selesaikan apa jua konflik-konflik yang mungkin ada di antara dua pihak tadi. Jadi kita dah dengar jugalah ada banyak kekangan yang mungkin apabila orang tidak faham, itulah boleh timbulnya isu ataupun kita kata konflik-konflik tadi. Okay, kita move on dulu. Alright, so sekarang ini yang paling penting, kita tahu kalau online education atau pendidikan talian ini, pertama sekali inputnya kena ada satu, unfortunate lah, ramai yang kita terus disuruh melakukan online education ini, kemungkinan trainingnya pun kurang sangat. Kita tak adalah latihan, kita kata untuk menyediakan kita semua, termasuk ibu bapa tadi. Kemudian mungkin budaya itu bukan budaya yang baru, satu budaya yang normal, baru, bukan budaya yang lama, dan memerlukan technical savvy, kita panggil technical punya keupayaan. Right? Dan cara design kita tu pun penting sebenarnya. Design lama yang kita belajar di sekolah itu, cara di sekolah dalam kelas itu mungkin terpaksa kena ubah design itu. Kemudian dalam prosesnya obviously lah kita kata koordinasinya, komunikasinya, dan bagaimana task itu akan sesuai atau serasi dengan teknologinya, dengan strukturnya. Di saling tu sekarang ialah soal social emotional, proses emosi dan sosial dia. Kita kena ada yakin, percaya satu sama lain, kena ada hubungan yang rapat, dan kita ada hubungan yang orang kata akrab yang tidak berpecah. Kemudian insya-Allah lah outputnya akan lebih baik, iaitu kita akan puas hati dan performanya akan lebih jadi berjaya tadi. Okay, move on. Thank you. Alright, so apa yang dikatakan digital communication? Ini soal yang kita kata komunikasi, kemahiran komunikasi. So sekarang ini kita tahulah digital komunikasi ini komunikasi yang bukan secara berdepan dengan secara bersemuka. Ada kala waktu semuka tu verbal atau non-verbal communication, di mana kita boleh bercakap, dan di samping kita bercakap kita juga nampak interaksi-interaksi tingkah laku orang yang berinteraksi dengan kita. Itu ialah yang paling utama sebelum ini. Keduanya ialah secara komunikasi dinamakan komunikasi visual, apa yang kita lihat, dan ketiganya ialah komunikasi digital. Sekarang ni kita terpaksa menggunakan komunikasi digital yang lebih banyak berbanding dengan komunikasi yang pertama tadi, verbal. Tapi sebenarnya tak pernah terpisah pun, ketiga-tiga ini semua ada. Cuma tumpuannya lebih kepada sekarang ni menggunakan digital communication. So itu sebenarnya jadi asas baru sekarang ni untuk anak-anak kita nanti bila dia bekerja pun, sebenarnya itulah asas-asas dia sekarang. Kalau zaman kita dahulu lain, zaman kita pun sekarang, zaman ibu bapa kita tak sama dengan zaman kita tak sama dengan zaman anak-anak kita dan cucu-cucu kita seterusnya. So insya-Allah di sini kita cuba nak membiasakan, familiarity akan menyebabkan benda itu jadi mudah. Jadi kita nak membiasakan diri kita dengan digital communication ni tadi.
Can we move on to the next slide? Okay, so apa yang dikatakan jenis-jenisnya, itulah kita gunakan internet, kita gunakan email, kita gunakan smartphone, cellphone, kita gunakan HD, television dan sebagai tools lah yang sebagai pengganti untuk kita berada sebagai face-to-face kind of teaching. Perkara ini bukan hanya berlaku di sekolah rendah, di sekolah pertengahan, middle school, high school, foundation years dan juga university. Yang sebenarnya perkara ini dah berlaku banyak tempat di mana ramai orang dah buat distance learning, ramai orang dah masuk ke alam hidup, cuma kita je yang ketinggalan. Jadi kita tidak biasakan diri kita, terutamanya perubahan atau perbezaan generasi yang ada di kalangan kita. Okay, next slide please. So, yang paling penting kita tahu ada banyak cara untuk cikgu berkomunikasi dengan parent atau parent berkomunikasi dengan cikgu, ibu bapa dengan cikgu. Ini katakan menggunakan blog, menggunakan podcast, menggunakan television atau video, menggunakan email, social media dan apps-apps yang lain ataupun macam kita kata tadi in person. So sekarang ini kita nak biasakan diri kita dengan tools ataupun alat-alat yang dikatakan tadi yang boleh membantu untuk adanya hubungan komunikasi antara sekolah dan rumah ataupun pihak-pihak dari rumah tadi. Okay, next slide please. So ini kalau kita ikutkan di universiti pun ada banyak dah pakai macam-macam ini adalah nama-nama tools yang boleh pakai untuk learning ataupun untuk assessment. Tetapi saya rasa kita tumpukan kepada yang khusus saja di sekolah lah, yang mana sesuai sahaja. Next slide please. Okay, so kalau kita tengok sebenarnya peranan ibu bapa dalam PDPR hanyalah actually sebagai membantu anak jagaan mendapat maklumat berkaitan sesi atau arahan tugasan kerja rumah yang diberikan oleh guru dan membantu anak-anak penjagaan mengakses semua bentuk-bentuk tools tadi. Jadi sebenarnya tugasan itu tidaklah sehingga membebankan sepatutnya, hingga membuatkan kita jadi risau sebab pertama kita pun tidaklah berbiasa sangat dengan semua tools virtual learning atau digital learning tadi. Jadi yang paling penting ialah bagaimana maklumat-maklumat ini tadi boleh disampaikan kepada anak-anak kita melalui gurunya dengan cara apa yang digunakan. Itu yang penting, dan kalau boleh kita kena perlu belajarlah sedikit sebanyak tentang perkara-perkara yang berlaku. Okey. So peranan ibu bapa sebenarnya, next slide. Peranan ibu bapa untuk membantu guru dan anak-anak sepanjang PDPR. Pertama, ini yang dikatakan bantu semak jadual, mana ibu bapa kena tahulah tentang jadual itu. Bagaimana ibu bapa nak tahu jadual itu yang kita kata tadi. Ada konsep emailnya ke, ada konsep WhatsAppnya ke, ada memberi pemberitahuan awal lah apa yang akan berlaku sepanjang minggu itu untuk yang disediakan oleh ibu bapa. Ya, supaya anak tidak terlepaslah kelas itu. Kedua, bantu untuk melihatkan buku-buku anak, buku-buku notanya atau kerja-kerja sekolahnya. Kemudian mohon jugalah untuk kerap menyimak apa yang ada sepatutnya, telegramnya ke, WhatsAppnya atau subjeknya, untuk tahu arahan guru. Jadi maknanya ibu bapa ni sebenarnya sekarang terpaksalah kena ambil alih tugasan yang lebih aktif membantu guru. Dan juga mohon pantau kehadiran anak-anak secara online. Ini yang tadinya sebelum ini saya ada beri pada Cikgu Ridwan untuk menanyakan ibu bapa tentang isu PDPR di rumah, dan alhamdulillah kita dapatlah banyak maklumat tadi. Nanti kita akan bincangkan juga. So sekarang ini adakah kita menganggap ibu bapa sebagai substitute teacher? Yang sebenarnya bolehlah kita namakan teacher assistant ataupun teacher aides ataupun pembantu, ataupun yang bukan salah satu daripada tugasannya ialah sebagai pemantau, monitoring, melihat apa yang berlaku di rumah tadi. So adakah cikgu ibu bapa jadi cikgu bidan terjun? Saya rasa kalau boleh kita tidaklah meletakkan actually bebanan begitu ya. Dia bukannya untuk mengambil alih mengajar anak-anak di rumah, tetapi hanya untuk membantu guru memerhatikan. Jadi kita kena fahamlah konsep ini. Bukannya konsep membebankan, tetapi konsep saling sokong menyokong. Itu yang paling penting.
Kita move on, apa yang dipanggilkan assistant teacher. So bagaimana nak jadi assistant teacher walaupun kita tidak ada pengalaman. Ini isu dia sekarang. Kita kena tahu bahawa semua ini datang dengan cara mengejut, kita tak bersedia, dan sekarang dia dah berlaku agak lama, tetapi kemungkinan bila dah berlaku agak lama, kita dah mula ada adaptasi, kita dah mula ada upaya untuk mengenal. Bukan semua ibu bapa yang ada upaya untuk mengenal, kerana kemungkinan ada ibu bapa yang juga guru, ada ibu bapa yang ada kemampuan lebih, ada ibu bapa yang bolehlah melakukan apa yang kita harapkan, tetapi ada juga ibu bapa yang tidak dapat berbuat demikian. Okey, kalau kita move on to the next slide. Ini dikatakan nak jadi effective teacher assistant. Itu yang dikatakan pertama, dia mengetahuilah apa yang patut dia, program-program yang patut dia boleh beri ataupun dia boleh bantu. Tapi kita kena ingat responsibility untuk mengajar masih lagi bergantung kepada guru utamanya. Jadi yang utama pula, guru kena tahu bahawa dia mesti bekerjasama rapat dengan pembantu di rumah tadi. Okay. Jadi itu yang boleh menolong dia lah. So bagaimana ke ibu bapa boleh membantu anak-anak? Okay, let's move to the next slide. Okey, ini yang penting ya. Ibu bapa sebenarnya memberi sokongan dan galakan untuk anak-anak, kerana kita tahu tanpa bantuan dan sokongan ibu bapa pada ketika ini, kejayaan itu sangat-sangatlah diharapkan, kritikal sangat untuk student berjaya. Jadi sekarang oleh kerana guru tidak dapat pantau, ibu bapa lah kena tolong pantau dan memberi sokongan dan memberi galakan. Jadi tapi yang paling penting ialah janganlah mengharapkan ibu bapa sebagai utama. Yang paling kita panggil yang leader dalam kumpulan ini adalah guru-guru sekolah itu. Ibu bapa sebagai second assistant atau leader. Kemudian ibu bapa apa yang mereka boleh buat? Mereka sebagai coach, sebagai pembantu. Alright, kita yang saya lihatlah kebanyakan, boleh kita slide sebelum itu. Slide yang tadi. Okey. Kita lihat bahawa di sini yang paling penting, banyak kali ada juga orang hantar gambar-gambar di mana anak-anak itu belajar dalam suasana atau tempat yang tidak sesuai yang sebenarnya. Di kerusi malas, di katil dan sebagainya. Jadi kita kena sediakan workspace. Ibu bapa boleh tolong untuk menyediakan tempat yang sesuai untuk belajar. Tempat sesuai untuk melakukan PDPR itu, dan memberi sokongan dan juga memastikan anak-anak mengisi apa yang patut disiapkan dan membuatkan pemantauan, dan kemudian sentiasalah, yang last kali dikatakan mestilah maintain communication dengan guru, sama ada yang paling mudah melalui telefon, melalui email, ataupun melalui visual call, ataupun online meeting, ataupun video call dan sebagainya. Okay, we move on to the next one. So di sini kalau kita lihat ada 10 tips. Pertama, sama juga macam saya kata tadi, sediakan tempat. Kedua, pastikan kalau ada access dan sebagainya. Ada juga yang melaporkan dalam feedback soal selidik, mengatakan ada isu internet, slow internet, kekangan dengan internet dan sebagainya. Jadi di situ kemungkinan guru kenalah memikirkan bagaimana nak mengatasi masalah itu. Dari segi aspek, kalau tidak dapat online sepenuhnya, mungkin kita boleh buat mix mode. Macam di universiti kami pun sekarang ini kita buat banyak mix mode. Ada waktu online, ada waktu kita terpaksa kena hantar modul dan sebagainya untuk mereka buat, dan tapi masanya bukan pada satu ketika waktu, kita beri waktu yang lebih luas lagi. Right? Kemudian ibu bapa kena pastikan tidak ada distraction, tidak ada gangguan. Masa nak belajar itu memang sepatutnya tidak ada gangguan lain lagi lah. Bantu student untuk buat perancangan yang betul, mengadakan satu rutin, dan juga ada unsur break. Ini yang kita risau ya. Kalau mengikut di sekolah, every 40 minutes mungkin kita ada satu kelas baru. Tetapi di rumah ini, sebab itu kawalan dah tidak ada lagi, kawalan begitu tidak ada lagi, menyebabkan untuk mengadakan betul-betul satu konsep disiplin duduk 40 minit itu dah jadi agak berat lah. Jadi nanti guru-guru kena fikirkan bagaimana untuk memudahkan lagi belajar dengan waktu yang lebih pendek dan dengan tujuan outcome ataupun objektif dan outcome yang lebih mudah, bukannya untuk membuat semua perkara dalam satu waktu itu ya. Kemudian pastikan mereka ingat dengan schedule yang ada, hilangkan dia punya perasaan dia orang
rasa terpinggir, tak ada orang nak tolong. Ini kita dengar jugalah ada ibu bapa dalam maklum balas yang terpaksa kena bekerja. Jadi anak-anak itu memang tidak ada orang yang nak pantau dan tidak ada orang nak melihat hal-hal yang ada di rumah tadi. Dan kita kenalah terus membantu, kalau boleh support itu penting, dan kalau dah jaga juga, kalau boleh jangan lupalah sentiasa beri galakan pada ibu bapa dengan memberi pujian, dengan memberi dorongan, dengan appreciate-nya kepada anak-anak yang rajin dan sebagainya. Bukan hanya konsep nak melepas supaya dia dapat buat kerja, sama ada dia dapat buat dengan baik atau tidak, itu mungkin kita kena lihat aspek itu. Okay, kemudian let us move on to the next slide. Okey, jadi apa yang berlaku sebenarnya, konsep yang kita sedang buat adalah sama juga dengan konsep virtual team. Ibu di rumah, cikgu di rumah masing-masing, dan anak juga di rumah. Ada kala sekarang ini macam kita kata tadi, anak mungkin ada di hostel dan sebagainya. So begitulah juga kedudukannya. Tapi di sekolah rendah tidaklah, dah tentu ibu dengan anak-anak ada tempat yang sama. Tapi dianggap sebagai virtual team, maknanya kemungkinan lokalitinya tak sama, budayanya pun tak sama, dan apa yang berlaku dalam keadaan suasana di rumah itu pun ada isu-isu, dan komunikasinya mungkin ada isu. Jadi dia sebenarnya kalau kita lihat, inilah juga pengenalan kepada apa yang dipanggil sekarang ini work from home, distant kind of, macam ada setengah orang, satu bekerja di China, satu bekerja dalam company yang sama di Malaysia, satu bekerja dengan company sama di Afrika. Ini dikatakan virtual team. Jadi kita kena belajarlah how to collaborate, bukan saja cooperate tapi collaborate dengan perbezaan-perbezaan yang ada. Okey, kemudian kalau kita lihat di sini saya nak tekankan perkataan ataupun word flexible. Sebab flexibility ini yang paling utama. Kalau guru tidak fleksibel, dan tentu ibu bapa pun terbeban. Jadi flexibility, kalau bagi kami lah, bagi saya, sebelum kita nak ada kelas itu, kita kena fikir satu je perkara. Apa dia take home learning ataupun take home messages yang mesti budak itu dapat untuk pada waktu ada kelas 1 jam ke ataupun 40 minit itu, apa dia take home dia, itu saja. Jadi kadang-kadang take home ini tak perlu banyak. Pada satu ketika itu kita perlu mengadakan take home yang paling khusus, bukannya secara menyeluruh sampai 5-6 outcome yang kita nak capai. Jadi itu penting. Jadi kalau kita boleh fleksibelkan, dia akan lebih mudah dan tidak membebankan. Okey, kalau kita pergi ke slide satu lagi. So kalau nak make online more enjoyable, ini yang paling masalah. Kita dengar ramai budak mungkin dia boring kalau lebih daripada 20 minit dia sorang-sorang duduk dengar apa yang cikgu nak kata, dan cikgu pula tidak ada unsur interaktif dengan dia, ataupun dia pun tidak ada unsur interaktif, dan tentu dia akan cepat merasa bosan. Jadi bagaimana nak mengadakan dia satu enjoyable, itu mungkin kita lihat slide yang satu lagi. Slide satu lagi yang sebenarnya mengharapkan supaya kita buat active based learning. Activity based learning ini ialah kita kena buat, kalau bolehlah, banyakkan role play, banyakkan isu-isu melakukan sesuatu rather than hanya memberi maklumat untuk dihazam. Itu yang kita rasa selalunya attention focus itu akan hilang. So kadang-kadang just bagi satu duty, iaitu cari sendiri apa dia, cuba buat sendiri dan videokan dan sebagainya. Itu activity based yang akan membuatkan budak sebenarnya tidaklah cepat rasa bosan. Saya rasa kita kenalah cari jalan. Kalau boleh semua guru-guru yang subjeknya sama, mungkin bolehlah membantu each other bagaimana nak atasi masalah ini dengan activity based learning. Okay, next slide. Okey, inilah kelebihan sebenarnya. Ada kebaikannya virtual learning ni, pendidikan maya ni. Banyak kebaikannya. Pertama sekali, dia lebih mudah sebenarnya kalau banding dengan kena duduk dengan 40 student dalam kelas. Adalah kemungkinan kita hanya mampu attend kepada 10 aja yang betul-betul berminat. Yang lagi 20-30 itu mungkin akan tertinggal. So dalam hal ini pembelajaran itu mungkin lebih mudah, lebih personalized, itu yang dikatakan tadi. Sebenarnya kita tidak boleh sekarang ini, education kita sudah lama sangat agak kita panggil salah, iaitu kita tidak personalizekan education. Semua budak dimasukkan dengan satu acuan supaya keluarnya sama.
Sebenarnya tidak boleh begitu, kerana kalau kita tahu tiap-tiap insan ada upaya dia, tiap-tiap insan ada istimewa dia, tiap-tiap insan sepatutnya diberi pendidikan bergantung pada istimewa dia. Ada ramai kalau kita dengar ada yang buat cerita, contohnya macam kalau kita nak ajar orang yang mampu sesuatu berbanding dengan orang yang tak mampu, kita tak boleh samakan dia. Ya, itu yang perkara dia. Kedua, mungkin pembelajaran itu boleh jadi kondusif sebenarnya. Ketiga, boleh meningkatkan dia punya teknologi savvy ataupun kemahiran teknologi. Keempat, boleh memudahkan pelajar, memudahkan kaji pelajaran mengikut waktu dan jadual yang kita sama-sama sepakat dengan dia. Jadi inilah dikatakan bukannya dalam satu acuan, dalam satu kelas untuk semua. Jadi boleh juga dia pandai memanfaatkan semua barang-barang resources atau e-resources yang ada, termasuk e-book, termasuk video dan sebagainya. Dan insyaAllah juga bolehlah meningkatkan bahasa Inggeris, sebab kebanyakan apa yang ada dalam internet dan sebagainya itu adalah dalam bahasa Inggeris. Jadi saya rasa mungkin itu saja my last slide. Okay. Semoga apa yang saya kongsikan itu ada sedikit sebanyak dapat kita faham. Jadi komunikasi ni sebenarnya beginilah. Dia yang terbaik ialah dipanggilkan hubungan. Bila kita ada hubungan yang baik, insyaAllah semua akan berhasil dengan baik. Okay, insyaAllah itu saja untuk ketika ini sebelum kita buka balik pada Prof. Nohana untuk perbincangan. Terima kasih. Okey, terima kasih sangat Yang Bahagia Profesor Muhammad Abdul Rahman. Kita dah sampai pukul 11 2 minit. 11 2 minit. Macam mana kita nak masuk? Kita masuk dulu lah. Kita masuk next link. Boleh bincang kat situ. Kita boleh bincang kat sana. Tuan Puan ada next link kan? Okay, Zamir kena leave dulu. Saya dah kongsikan dalam grup kelas. Minta tuan-tuan ibu bapa tengok dalam masuk dalam next link. Okey. Semua persoalan boleh dikemukakan di dalam link yang perbualan kita seterusnya ya. Terima kasih banyak Prof Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kemudian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.